warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham innaka ta'lamu wa la a'lam innaka ta'lamul ghuyub. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'aluhu hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Amma ba'd. Pertama-tamanya diucapkan jutaan terima kasih yang saya muliakan pengacara majlis Saudara Hamdan bin Haji Yusof yang merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menjemput saya datang ke surau ini. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau beserta dengan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya sama-sama kita merapatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara berapa ramai umat Islam yang berada di kawasan ini untuk kita hadir, dapat kita sama-sama berjemaah solat maghrib sebentar tadi. Apatah lagi kita berada pada bulan yang begitu mulia, iaitu bulan Rajab, dan pada malam ini juga adalah malam yang begitu mulia pada malam Jumaat yang disebut oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Qum di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pada malam Jumaat. Maka dengan itu kita berdoa sebagaimana kita mendengar Tuan Imam tadi berdoa setiap kali masuknya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami agar kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Disebut juga oleh salah seorang ulama bernama Wahab Ibnu Munabih rahimahullah ta'ala, barang siapa yang membaca doa Allahumma firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali dengan menadah tangannya, yakni Allahumma firli, ya Allah ampunilah daku, warhamni rahmatilah daku, wa tub alayya terimalah taubatku. Dia membaca setiap hari 70 kali, maka dengan itu dia di antara orang yang dilepaskan daripada azab api neraka. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama yang mengambil ilmu daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini untuk kita menyusul kisah tentang satu mukjizat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Nabi SAW ini sebagaimana yang disebut oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, wa mu'jizanuhu kasiratun ghurar, ya? Mukjizat baginda Nabi SAW itu banyak dan bercahaya. Minha kalamullahu mu'jizal bashar, dan di antaranya ialah kalamullah, yakni Al-Quran. Dan di antara mukjizat yang kedua besar yang disebut oleh para ulama ialah peristiwa Isra' wa Mi'raj. Yang mana peristiwa Isra' wa Mi'raj ini merupakan satu anugerah
Allah Subhanahu wa taala kepada Habibullah kekasihnya Sayyidina Rasulullah untuk menghiburkan, untuk menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya tahun kedukacita, iaitu tahun kesedihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan juga meninggalnya Abi Talib, dua orang insan, dua orang yang banyak menjadi pelindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menghilangkan kesedihan dalam dakwah baginda ke Taif yang ditolak mentah-mentah oleh orang Taif, maka dengan itu tidak ada lagi bantuan daripada manusia, yang Rasulullah itu membulatkan tekad hatinya hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidina Jibril alaihi salam disertai dengan malaikat Mikail alaihi salam untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan itu, jemputan itu tidak diberitahu terlebih dahulu, sebagaimana Cik Hamdan menjemput saya sebulan bagi tahu, saya pun buat persiapan. Tetapi Nabi SAW dijemput tanpa ada pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah mengatakan, bainama ana sedang aku tidur, datang Jibril alaihi salam jemput. Jibril alaihi salam ini merupakan rakan taulan dan juga pembimbing kepada Nabi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pilih kawan, rakan yang sejati, iaitu rakan yang dipercayai, sebagaimana Rasulullah mempercayai Sayyidina Jibril alaihi salam. Bila dia ajak, dia tak ada banyak tanya, terus ikut dia. Jangan pilih kawan bila kita ajak dia tanya ke mana nak pergi ni. Itu bukan kawan sejati. Seolah-olah dia tidak mempercayai kita mana kita nak bawa. Tetapi Rasulullah ikut saja kerana dia tahu bahawa Jibril alaihissalam tidak akan bawa dia ke tempat yang tidak menentu. Maka dengan itulah, setelah dijemput oleh Jibril alaihissalam melalui perutusan yang Allah SWT utuskan kepada Jibril menjemput Rasulullah, sebelum bertemu dengan Allah SWT, digendong Rasulullah itu sebagaimana dalam kitab Qiyafatul Muhtaj karangan Syekh Abdullah Daud Al-Fatani menyebutkan, digendong Rasulullah itu dibawa ke Hijr Ismail dan dibelah dadanya. Kisah pembelahan dada Rasulullah ni berlaku 4 kali. Dan terakhir ketika Isra wa Miraj, yang dicucikan hati baginda Nabi SAW kerana nak bertemu dengan Allah. Sebagaimana kita juga nak bertemu dengan Allah ketika kita itu mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, yakni sembahyang itu adalah mi'raj bagi orang-orang beriman. Maka sucikan hati kita, ikhlaskan hati kita, niatkan hati kita itu hanya mencari keredaan Allah. Kerana Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada batang tubuh kamu dan juga amalan kamu. Yang ditelek oleh Allah ialah hati kamu dan niat kamu. Maka membetulkan niat kita pada malam ini, tuan-tuan. Kita datang untuk mendengar ceramah, untuk mengambil iktibar dan mendapat keredaan Allah. Bukan niat untuk datang makan. Kalau niat datang makan, tak dapat ganjaran pahala. Membetulkan niat kita, kerana niat ini penting. Maka setelah itu, didatangkan kenderaan yang begitu putih, asal daripada Burak, itu namanya Al-Bariq, iaitu yang putih, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tunggangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala
Yang pertamanya Allah hantar wakilnya Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam. Kemudian dibersihkan hati baginda dan dikeluarkan bahagian hitam yang terdapat di syaitan. Lalu dipatri dan dimasukkan di dalamnya ilmu dan juga hikmah dan juga rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam. Diletakkan rahmat. Kemudian dicop dengan khatam nubuwah, penutup segala nabi. Yang mana khatam nubuwah itu diangkat oleh Allah ketika wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Burak tadi itu menunggu-nunggu untuk menunggu seorang insan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menungganginya. Para ulama tentang apabila datang masuk bulan Rajab, mereka akan membaca kitab Kifayatul Muntaj karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, kerana kisah ini sangat besar. Yang mana kisah ini tentang seorang insan, seorang makhluk yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah memberi anugerah itu, yang anugerah yang begitu besar yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Begitu juga dengan kitab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wal Mi'raj Al-Bariyah karangan Al-Muhadis Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alawi Al-Malki Al-Hasani rahimahullah menceritakan tentang Isra wa Mi'raj ini. Ini menunjukkan kebesaran kisah Isra wa Mi'raj itu. Malah kalau kita merujuk di dalam kitab Bazanji karangan Syekh Ja'far Al-Bazanji dimasukkan juga tentang kisah Isra wa Mi'raj. Imam Bushiri di dalam burdahnya juga ada bab tentang Isra wa Mi'raj ini, menunjukkan begitu besar, begitu agung kisah ini, yang menyebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam merenung surah Bani Israel, surah Isra, direnung oleh Rasulullah, yang menunjukkan kebesaran Allah, kerana Allah SWT memulakan surah itu dengan bertasbih. Subhanallah, subhana. Apabila kita menyebut subhanallah, menunjukkan kita itu mengkagumi sesuatu. Kita melihat sesuatu yang begitu kagum. Lalu kita mengucapkan subhanallah. Maka kisah Isra wa Mi'raj ini sesuatu yang mengkagumkan, sesuatu yang menjadikan kita itu insaf tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini tasbih tanzihul qadim. Subhanallah itu menyucikan zat Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan. Kerana Allah itu kamalat. Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, yang tidak ada satu pun dapat menghalang, sebagaimana berkata Syekh Said Al-Fawda yang mengatakan la tasha'ai man'allahu min taqiqi ma yuridu. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalang Allah daripada melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi ini kehendak Allah, iradat Allah. Iradat Allah, kehendak Allah dengan kudrat Allah, kuasa Allah, Allah mampu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Begitu juga kalau kita melihat di dalam syarah Al-Kabir ala Aqidah At-Tahawiyah, menyebutkan wa ma kana Allahu liyu'jizahu Allah min syai'in bis sama' wa in wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Dan tiada satu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia maha mengetahui, yang maha menguasai. Jadi ini perjalanan baginda Nabi SAW ini mencari adab. Kalau kita ukur dengan akal, maka kita tidak akan mendapatinya perkara ini sebagai perkara yang logik. Tetapi ini diukur dengan keimanan. Beriman dengan iradah dan kudratnya Allah.
yang menunjukkan bahawa Allah itu innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang dikatakan oleh para ulama perjalanan baginda Nabi SAW itu mengambil masa selama hanya 28 minit. Sekejap, sebentar. Sehingga kalau Rasulullah turun daripada peristiwa Mi'raj itu, tilamnya itu masih lagi dalam panas. Maka Rasulullah ditumpelak, diperlekehkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT ataupun orang yang tidak kukuh imannya. Yang menyebabkan ramai di antara mereka itu murtad. Malah Rasulullah juga ditertawakan ketika balik daripada peristiwa Isra wa Mi'raj. Tetapi Allah menjawab, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Yang menunjukkan maha suci ini, kalau kita bertasbih subhanallah, kita kena tahu apa itu subhanallah. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Allah itu qadim, sempurna. Zatnya, sifatnya, af'alnya, perbuatannya, namanya, yang tidak boleh kita katakan ini perkara yang mencari adat, kerana ini perbuatan Allah. Kerana orang-orang kafir Quraisy mengatakan tak logik. Nak pergi ke Mekah ke Madinah pun, Mekah ke Masjid Al-Aqsa pun, naik unta sebulan pergi, sebulan balik. Mana mungkin? Saya nak Isra' tuan-tuan, daripada Desa Pandan ke Kerinci ni pun ambil masa 1 jam lebih. Kerana kita tidak ada, kita itu naqais. Man arafa nafsahu ka'arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dikenallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT menyucikan zatnya, menyucikan perbuatannya daripada menyamai makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama, tidak sebanding dengan makhluknya. Ini akidah. Akidah yang wajib untuk kita pertahankan, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Jangan kita katakan bahawa perjalanan baginda Nabi SAW itu bertemu Allah, lalu kita mengatakan Allah itu berada di Araj, ataupun Allah itu berada di langit. Ini akidah yang batil, yang dipegang oleh golongan musyabihah mujasimah. Kerana Allah mawjudun bila makan. Allah itu wujud tanpa bertempat. Allah tidak perlu kepada tempat. Allah tidak perlu kepada tempat. Dalilnya Allahu Samad. Allah itu tempat tumpuan segala makhluk. Maka perlu kita faham. Kita mengaji Quran, jangan baca terjemahan pandai-pandai kita terjemahkan. Kerana di dalam Al-Quran ada ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkam, ayat yang terang-terang. Waqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Ayat-ayat mutasyabihat merupakan ayat-ayat yang samar-samar pengertiannya, yang boleh membawa waham, yang boleh membawakan ke fikiran kita mengatakan Allah itu seumpama di dalam surah Taha menyebutlah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arasy. Lalu golongan-golongan yang berpegang kepada fahaman literal ataupun zahir ayat mengatakan Allah itu berada di arasy. Nauzubillahi min dzalik. Summa istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah itu istiwa di atas arasy. Apabila kita melihat di dalam bahasa Arab, tuan-tuan, istiwa ini ada 15 makna. Lalu diambil oleh para ulama untuk mentakwilkan ayat itu dengan menyucikan zat Allah, bahawa Allah itu menguasai arasy. Ataupun di kalangan sebahagian ibn salaf, mereka itu tahwid, menyerahkan bulat-bulat kepada Allah, sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan amiruha kama ja'at, lalukan ayat-ayat dan nas-nas mutasyabihat di atas zahirnya, jangan diterjemahkan.
Kerana ia akan membawa kepada kekufuran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyucikan zatnya, Allah SWT memperjalankan asra bi abdihi, hambanya. Baginda Nabi SAW suka dinisbahkan dirinya kepada hamba Allah. Itu di antara nama yang disuka oleh Rasulullah, iaitu Abdullah dan Abdul Rahman. Hamba kepada Allah, hamba kepada Ar-Rahman. Walaupun Rasulullah itu penghulu, tetapi Rasulullah penghulu. Segala Nabi penghulu untuk semua manusia. Tetapi baginda Nabi SAW tidak berbangga dengan gelaran penghulu itu. Lebih lagi Rasulullah suka menjadikan dirinya itu hamba. Apabila disebut hamba, perjalanan itu roh dan jasad, bukan dalam mimpi. Banyak ayat Al-Quran yang Allah SWT menyebutkan tentang hamba. Sebagaimana malam Jumaat atau hari Jumaat yang kita dituntut untuk membaca surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab walam yaj'alhu iwaja. Segala puji dan tentu bagi Allah yang telah menurunkan ke hamba-hambanya. Siapa dia? Rasulullah. Kitab suci Al-Quran. Itu hamba. Begitu juga Allah SWT menyebutkan tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi la yakuna lil 'alamin nazira. Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba, sifat kehambaan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu banyaklah yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra wa Mi'raj itu, yang Allah SWT mengatakan perjalanan itu diberkati sekelilingnya. Diberkati. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkati sekelilingnya. Sekelilingnya mana? Sekeliling Masjid Al-Aqsa, Palestin. Kita lihat Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan Google tengok kesuburan tanah yang berada di luarnya itu, yang menjadi rebutan orang-orang Yahudi juga. Diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT nak menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi SAW agar memberitahu kepada umatnya apa yang dilihat oleh baginda Nabi SAW. Perjalanan yang memakan masa yang begitu singkat, tapi pergi beberapa tempat. Singgah di satu tempat yang Rasulullah melihat begitu lebat buah korma dengan masak. Buah korma yang begitu banyak, pohon korma yang berbuah lebat. Setelah solat ditanya kepada Jibril alaihissalam, lalu disebut itu adalah tempat yang akan Rasulullah berhijrah nanti, Madinah Munawwarah, yang sebelumnya namanya ya Taibah. Kita pernah dengar qasidah ya Taibah, ya Taibah. Itu tentang Madinah. Pergi pula ke tempat yang lain, Madian, tempat Nabi Musa alaihi salam berlindung setelah dikejar oleh Fir'aun. Pergi pula ke Tursaina, tempat munajatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam nak bertemu dengan Allah, nak berkata-kata dengan Allah. Allah bagi dulu kepada dia pesanan, tidak kepada Rasulullah. Rasulullah secara spontan saja. Nabi Musa disuruh puasa 30 hari itu, nak bertemu dengan Allah. Lepas 30 hari berpuasa, Nabi Musa AS merasakan mulutnya itu ada bau. Lalu dia bersiwak. Allah tambah lagi, puasa lagi 10 hari. Kerana mulut aroma orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Baru dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Singgah pula ke Bait Al-Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Itu di antara sejarahnya, dan melihat perkara-perkara yang lain. Di antaranya orang yang berjihad, orang yang berinfak, yang digandakan ganjaran pahalanya. Tercium pula bau
keharuman kubur Masyitah. Masyitah ini tukang sikat Fir'aun, anak Fir'aun. Tetapi apabila nak disiksa, nak dimasukkan di dalam kuali tembaga yang dibakar oleh Fir'aun, seorang-seorang, 4 orang keluarga Masyitah ni, suami dia, anak dia, Masyitah, dan juga anak kecilnya itu. Semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab akidah, orang yang berakidah ini tidak gentar dengan apa-apa pun, walaupun datang ancaman sekalipun, dia tetap dengan keputusannya, iaitu mempertahankan keesaan Allah, ketauhidan Allah SWT. Singgah pula kepada orang yang malas sembahyang. Ini anugerah. Sembahyang ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa balik oleh Rasulullah untuk kita, untuk umatnya. Dan sembahyang ini sebagaimana yang disebutkan, ma utiya 'abdun fi hazid dunya khairan lahu min atuzana lahu fi raqataini yusallihima. Tiada anugerah yang terlebih baik kepada hamba di dunia ini daripada diizinkan pada 2 rakaat dan yang ia sembahyang padanya. Ini merupakan anugerah sembahyang ini yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sembahyang ini juga dah, yang pertama sekali akan dihisab di akhirat nanti. Awalu ma yuhasabu bihi 'abdi yaumal qiyamati shalah. Perkara yang pertama, amalan yang pertama yang akan dihisab pada hari akhirat besok ialah sembahyang. Kalau sembahyangnya buruk, wa in salahat salaha sa'iruhu amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalaulah baik sembahyangnya, maka akan baik seluruh amalannya. Akhlaknya baik, tutur katanya baik, perangainya baik. Tapi kalau sembahyangnya tak betul, tuan, akan buruk perangainya, akan buruk amalannya. Suka maki orang, suka mengumpat orang, suka membesarkan diri. Sebab sembahyang tu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu sebab sembahyang ini kena sempurnakan. Biar betul-betul, bukan sekadar sembahyang. Biar kita sembahyang itu mengikut apa yang digariskan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli salat, kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Penting. Kemudian Rasulullah melihat pula orang yang tak nak keluarkan zakat, orang yang berzina, orang yang mengganggu orang di jalanan, orang nak ceramah dia kacau. Apa lagi yang Rasulullah melihatnya? Orang yang memakan riba, orang yang diberi amanah tetapi tidak amanah, berpikul-pikul kayu api dia, bawa, tak larat bawa, tambah lagi. Semua jawatan dia nak, habis semua dia pegang. Contohlah, dia dah imam surau, dia dah pengurusi surau, dia dah setiausaha surau, dia dah bendahari surau, habis semua dia pegang. Orang lain tak ada cat langsung. Mana boleh jadi tuan-tuan? Yang satu pun belum terlaksana, macam mana nak pegang semua? Kemudiannya orang yang mengumpat. Bab mengumpat ini tuan-tuan payah. Itu sebab Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, panjang lebar menceritakan bab tentang mengumpat ini. Begitu panjang ceritanya. Kerana inilah yang selalu orang culas, yang selalu orang tidak mengambil berat tentang perkara ini. Di mana ia merupakan satu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan tertolak segala amalan kita. Itu mengumpat orang, orang lain dapat pahala, nak buat apa? Itu sebab bahaya. Itu sebab Imam Nawawi menyebutkan perkara ini begitu panjang lebar.
agar kita tidak menceritakan tentang sesuatu hal peribadi orang lain, tetapi melihat keaiban yang ada pada diri kita, bukan melihat keaiban yang ada pada orang lain. Dan peristiwa Isra' wa Mi'raj ini merupakan satu ujian. Allah SWT berfirman, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah kami jadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepadamu itu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Maka dengan itu ada berbagai-bagai. Kalau salah seorang bernama Walid Ibnu Mughirah, orang yang pertama yang menuduh Rasulullah itu sebagai ahli sihir, sebab balik daripada Isra', Nabi tak cerita tentang Mi'raj, cerita tentang Isra' saja, tak cerita tentang Mi'raj, hanya cerita tentang Mi'raj, tentang Isra', tak cerita tentang Mi'raj. Begitu juga dengan Mu'tim Ibn Adi. Mu'tim Ibn Adi ini dan berapa lagi, ketika baliknya Rasulullah menceritakan, sampai ada yang letak kepala, tangan atas kepala, tepuk-tepuk dahi, berguling-guling. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, kalau dulu cerita kau ni boleh laku percaya, sekarang ni kau ni pembongak, betul lah, dia kata. Memang kau ni pembongak lah, tak percaya. Berguling-guling, mentertawakan Rasulullah SAW. Hebat yang Rasulullah menerima cabaran ujian setelah Abu Jahal mengumpulkan orang-orangnya. Sebab Rasulullah balik ketika itu, Rasulullah menunggu macam mana nak cerita ni, nak cerita tentang peristiwa yang aku lalui, aku diisrakan, aku dimi'rajkan. Menung Rasulullah itu nampak oleh Abu Jahal. Menung nampak ada masalah kan? Abu Jahal, aku ada cerita, kata Rasulullah. Apa dia ceritalah? Aku telah diisrakan ke mana? Masjid Al-Aqsa. Bagus cerita tu. Dia tak langkang dulu. Lalu Abu Jahal, dia kata, aku jemput kau sebagai penceramah, nanti aku buat banner kau sebagai penceramah Isra wa Mi'raj, aku kumpulkan orang ramai, kau ceramah. Lalu Rasulullah berceramah untuk menceritakan. Maka dengan itu menceritakan kisah Isra' wa Mi'raj ini merupakan sunnah Nabi SAW, agar kita melihatnya dengan begitu agung sekali yang Allah bagi kepada Nabi SAW, iaitu peristiwa Isra' wa Mi'raj itu, yang kita dapat solat padanya, diberikan surah Al-Mathani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang, yang kita baca setiap hari. Dan kita pula menjadi mulia kerana Rasulullah dipilih sebagai Habibullah. Kita waja'alna ummataka ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dilahirkan berbanding umat-umat terdahulu. Padahal kita tak baik mana pun, sembahyang tak banyak, puasa pun tak banyak, tak macam umat-umat terdahulu. Umat terdahulu, tuan-tuan, yang panjang umurnya sampai ratusan tahun, ada yang sembahyang sampai 80 tahun, sampaikan melingkar akar-akar pada badan-badannya. Kita tak lama lagi Ramadan, kalau imam ajak sembahyang tarawih 20 rakaat, kembang-kembang dah hidungnya, 8 dah cabut dah. Tapi kita menjadi umat yang begitu mulia kerana kita memiliki Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab peristiwa Isra' wa Mi'raj ini sampaikan para ulama mereka itu mensyairkan kisah Isra' wa Mi'raj itu agar dapat dihayati di dalam benak hati orang yang mendengarnya, yang menunjukkan pertautan antara hamba dengan penciptanya. Bila kita bertaut dengan Allah, kita kesembahyang. Pertautan itu penting. Ulama mengarang khatabta rabbaka lamma saraita, Allah Allah
Khatabta rabbaka lamma saraita. Allah Allah. Khatabta rabb, tautan antara hamba dengan Khalik. Yang nak kita jaga. Ha? Muzlama kurbaka minhu danaita. Allah Allah, engkau telah berbicara dengan Tuhanmu tak kala diperjalankan pada malam Isra wa Mi'raj, ketika Tuhanmu berkehendak untuk menghampirkan dirimu kepadanya. Kita nak menghampirkan diri kepada Allah, kena bertahu dengan Allah. Lalu diperjalankan Rasulullah itu. Ha? Pada waktu bila? Pada waktu malam. Kerana malam ini berkat. Nak bermunajat dengan Allah waktu malam. Kekasih bertemu kekasih. Mengadu kepada Allah pada waktu malam. Lailam minal baitil harami, baitil harami. Allah Allah. Lailam malam. Baitil harami daripada Masjidil Haram. Pergi ke mana? Bik Aqsa ya khairal anami. Khairal anami. Pergi ke Masjid Al-Aqsa. Naik apa tuan-tuan? Welfare, Alphard, Audi. Tak sampai. Ya, tak sampai. Naik kapal terbang pun kena transit dulu. Tapi Allah datangkan tunggangan alal buraq. Tatazalam, tatazalami. Engkau menunggang di atas ekor burak dalam kegelapan malam. Baik burak. Kalbatriya srifid duja. Duja saraita. Seperti bulan purnama yang menerangi gelap gelita jalan. Tak sesat. Tak payah waste. Tak payah map. Kerana orang yang berjalan menuju Allah dengan panduan daripada Allah, hidayah pada Allah, dia takkan sesat. Orang yang berpesong daripada jalan Allah itu orang yang sesat. Allah boleh jalankan Rasulullah itu tanpa perantaran, tanpa bantuan Jibril alaihi salam. Boleh. Tetapi kenapa didatangkan Jibril alaihi salam sebagai rakan dan guru kepada Nabi SAW? Maka dengan itu nak berjalan menuju Allah, mesti ada guru, mesti ada mursyid, mesti ada orang yang membimbing kita. Tak boleh kita sendiri-sendiri ya faham agama. Kena ada guru mengaji, cari guru untuk mengaji. Agar guru itu menjadualkan kepada kita zikir-zikir dan sebagainya yang warid daripada hadis Nabi SAW. Kalau tak ada guru, kita tak tahu apa yang kita baca. Sumpama solat maghrib dan subuh, selepas kita istighfar 3 kali, kita dituntut diajar oleh Rasulullah membaca La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa ta'ala kulli syai'in qadir 10 kali. Akan ditulis 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, terbenteng dirinya daripada syaitan, akan dimasukkan ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain, seumpama dia telah memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Tapi kalau tak ada mursyid, ada yang baca 3, ada yang baca 5. Sebab tak ada bimbingan. Subuh dan maghrib diajar kita minta perlindungan daripada api neraka. Allahumma jinni minan nar sebanyak 7 kali. Lalu tertutup ke 7 pintu neraka. Bukan 3 kali, bukan 5 kali, 7 kali. Itu sebab kena ada bimbingan. Kena tahu. Tapi kalau tak ada bimbingan, kita main suka kita ya. Nak baca 3 pun boleh, lantaklah. Apa kata tuan guru kami, tuan guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bajari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala, yang mana Rasulullah SAW yang digelar sebagai Al-Amin, dipercayai. Takkan kita tak percaya kepada sabdaan Nabi. Barang siapa yang membaca sebanyak 7 kali Allahumma jinni minan nar sebanyak 7 kali subuh dan maghrib, tertutup 7 pintu neraka. Tapi kalau dibaca 3, 4 lagi masih terbuka, siapa nak tolong tutup? Sebab kita ini kadang-kadang tuan-tuan, kita ini keyakinan kita itu kurang. Kita ni banyak ilmu yoko. Tahu ilmu yoko? Orang bagi amalan yoko. Tak percaya. Saya bagi ijazah
kepada anak murid saya yang saya bimbing dan sebagainya. Ada di antara mereka tu, Yoko. Ini masalah. Tetapi Rasulullah SAW sungguh prihatin terhadap umatnya. Kesian Nabi kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi mu'min harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang sangat berat tanggungan yang ditanggung oleh umatnya. 50 waktu Allah bagi semayang itu sebab kita berterima kasih kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lah yang menyarankan Nabi Muhammad SAW untuk minta kurang kepada Allah, yang akhirnya turun kepada 5 hiya khamsun wa hiya khamsun, kata Allah. Kewajipan 5 waktu adalah sama dengan 50 waktu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun, harisun, yaitu sirah mubalaghah, menunjukkan kasihnya Rasulullah yang tamakkan kebaikan untuk kamu. Tetapi Nabi tak nak membebankan umatnya. Berat tanggungan umat. Itu sebab bulan Ramadan Nabi keluar pada malam pertama, malam kedua. Lepas tu Nabi tak keluar lagi dah. Takut difardukan kepada umatnya itu solat tarawih. Kesian. Sebab Nabi Musa dah beritahu dah, umat engkau lemah, umat engkau tak kuat, tak macam umat aku. Kita tengoklah umat Rasulullah, waktu kutubah tidur, waktu pengajian tidur, waktu dengar ceramah tidur, lemah. Selemah-lemahnya. Itulah umat Rasulullah SAW. Bila dia tak lemah tuan-tuan, waktu makan dia tak tidur. Itu sebab Rasulullah makannya sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi tidurnya sikit, kita sikit-sikit tidur. Berbeza. Tetapi Rasulullah sangat kasih kepada umatnya itu. Maka dengan itu dilihatkan bencana-bencana. Seumpama mengumpat itu Rasulullah mengatakan, inna asyaral khataya ibni adama fi lisani. Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh manusia disebabkan kejahatan lisannya. Ini yang banyak dosa. Banyak lagi yang dilihat oleh baginda Nabi SAW, lalu naik satu tangga Rabbani. Sebelum itu Burak ditambat oleh Jibril AS. Kenapa ditambat? Nak menunjukkan bahawa mesti ada usaha sebelum tawakal. Kita keluar pada rumah, kunci rumah dulu. Keluar pada kereta, kunci kereta dulu. Jangan aku serah pada Allah, tak kunci. Tak boleh. Perlu berusaha. Nak ilmu, kena usaha. Nak cari, nakkan rezeki, kena usaha, kena bekerja. Tak boleh duduk zikir kat atas sejadah, mati ni. Kena usaha. Kita bukannya makan wahbi, tuan-tuan. Bukan wahbi ya, wahbi. Makan wahbi ni makam yang tidak perlu usaha tapi rezeki datang sendiri. Boleh. Rezeki nak datang sendiri, beramal. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajar kepada sahabat yang hidupnya fakir. Ya Rasulullah, hidup aku fakir, susah, tak ada duit. Rasulullah kata, kau balik rumah nanti bagi salam kepada ahli rumah, sama ada orang ataupun tidak, kau bagi salam. Kemudian engkau bacalah sekali surah Al-Ikhlas. Lalu rezeki akan engkau lihat tanpa disangka-sangka akan mengalir kepada engkau. Surah Al-Ikhlas ini yang dibaca pada malam Jumaat malam ni setiap maghrib oleh Rasulullah beserta dengan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama. Surah Al-Ikhlas kita nampak leceh, nampak lekeh. Takkan nak baca surah Al-Ikhlas orang semua faham, orang semua dengar, orang semua hafal. Kita melihat tuan-tuan, sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Muzaini yang wafat ketika itu tidak diketahui oleh Rasulullah. Turun Jibril AS bagi tahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad SAW, sungguhnya Muawiyah bin Muzaini telah pun
wafat. Pergilah engkau melihat jenazahnya. Dibentang sayapnya oleh Jibril AS, bawa Rasulullah agar dapat melihat jenazah Muawiyah bin Muzaini yang disolatkan dua saf oleh para malaikat, satu saf 70,000, dua saf 140,000. Selesai pada sembahyang, Rasulullah tanya, apa kelebihan yang ada kepada Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani ini sehingga kan disolatkan oleh 140,000 malaikat? Apa kata Nabi SAW? Apa kata Jibril AS? Dia melazimkan membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, yang kita pandang leceh ni, yang kita pandang lekeh ni. Yang pada mula Jumaat Rasulullah Maghrib membaca Qul ya ayyuhal kafirun, diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Surah yang menghilangkan kesyirikan kita apabila kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan surah yang akan menyelamatkan kita iaitu surah Al-Ikhlas yang merupakan menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tempat tumpuan segala makhluk. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ini surah Al-Ikhlas. Maka itu jangan kita tinggalkan. Sikit lagi tuan-tuan. Berapa dah? Sebab pengurusi tadi itu dah bagi amaran dekat saya dah. Tapi dia bagi amaran, alhamdulillah lah. Sebab saya pernah di Masjid Alia di Pulau Sebang, Melaka dulu tuan-tuan, bentang tentang akidah di sekitar menyeleweng. Tentang akidah Wahabi dan akidah Syiah, diminta saya bentang. Saya bawa komputer saya, nak tunjuk pada slide. Kita dah buat PowerPoint tu, kalau bentang tu hampir 1 jam lebih. Dekat 2 jam juga. Sebab panjang dia cerita pada orang tentang akidah ini. Betapa bahayanya akidah yang dibawa oleh kedua-duanya. Lalu saya tanya kepada penganjur Masjid Alia ketika itu, ni ceramah sampai pukul apa? Dia kata terpulang pada ustaz dah. Saya kata cakap betul-betul. Sampai pukul apa nak ceramah ni? Terpulanglah pada ustaz. Kita pun ceramah. Macam tadi ceramah dah hainud dah. Siap baca qasidah apa semua dah. Dah tinggi nada tu, dah high tone dah baca. Fil qudsi ya man qad qada. Dah tinggi dah. Tiba-tiba datang setiausaha ataupun urus setiap masjid ulu kertas kat saya. Minta ustaz berhenti 10.30, dia kata. Lalu saya buat pengumuman, tuan-tuan dan puan, pihak urus masjid minta saya sambung sampai pukul 12.30 malam. Apa sebab tuan-tuan? Tadi saya dah tanya sampai pukul apa. Dia tak nak beritahu tu belam pada saya. Tiba-tiba dia bagi kertas. Sakit hati saya. Sebab saya tak pernah tengok penyanyi-penyanyi David Arumugam ke, Era Fazira ke, Datuk Awi ke, Amy Search ke, tengah menyanyi orang bagi kertas suruh berhenti. Tak ada ustaz yang dapat. Jadi tak adil lah. Tapi pengurusi tadi dah beritahu. Maka dengan itu panjang cerita Isra wa Mi'raj ni tuan-tuan. Pengajarannya apa tuan-tuan? Jaga sembahyang. Sembahyang inilah yang dibawa oleh Rasulullah, anugerah Allah secara langsung kepada Nabi, bukan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Sembahyang inilah yang nak kena jaga. Terutama sekali kepada anak cucu kita. Balik anak cucu kita raya nanti, suruh dia sembahyang. Jangan lekor tidur ya. Kejutkan dia sembahyang. Sebab kita bukan hanya nak bersama dengan dia di dunia, kita nak bersama dia di akhirat nanti. Kalau sayang kepada anak cucu kita, suruh dia sembahyang, paksa dia sembahyang. Balik rumah atuk, mesti sembahyang. Tak sembahyang, jangan balik rumah atuk. Macam tu. Ini cakap macam tu. Sembahyang yang dibawa oleh Rasulullah, kesian Rasulullah. Daripada 50 jadi 5. Suruh dia sembahyang. Jangan leka tidur. Ini tak bulan puasa. Kejutkan anak sahur, bangun sahur. Dah sahur kan tidur. Budak tu langsung tak subuh. Lepas sahur tidur. Mana subuh? Subuh dia. Tunggu subuh dulu. Lepas subuh baru tidur. Itu baru betul. Ini lepas sahur semua budak tu tidur. Kejut budak tu untuk sahur je, bukan untuk sembahyang. Ini masalah. Kejut budak untuk sekolah, bukan untuk sembahyang. Kejut anak untuk pergi kerja, bukan untuk sembahyang. Sembahyang jaga tuan-tuan. Kalau sembahyang tak buat, habis. Segala amalan sedekah kan,
haji ke apa sekalipun tak diterima oleh Allah kerana tiang dia tak ada. Mana nak disangkutkan segala amalan-amalan itu. Sembahyang ni tiang. Itu sebab Rasulullah suruh jaga sembahyang. Belajar tentang bab sembahyang ni macam mana agar kita dapat menyempurnakan solat kita. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan tuan-tuan. Tak boleh nak panjang mana pun. Saya pun adalah orang yang lemah di sisi Allah. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Tidak ada kekuatan pada diri kita ini untuk melakukan ketaatan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan untuk kita menghindarkan maksiat kecuali Allah dah yang membantu kita. Dan perbanyakkanlah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar agar banyak pohon kita di dalam syurga. Itu yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS kepada Rasulullah untuk umat Nabi SAW di akhir zaman ini. Maka kita baca sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ampun dan maaf daripada saya. Terima kasih kepada Cik Amdan, kepada Tuan Musi Mazhar Surau, kepada semua. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita. Allah SWT akan memberi hidayah kepada kita. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.